Letak detail sikit lah. Okay. Ini ada dekat sini. Okay. Ini adalah A, B dan C ni. Okay. So, we can't deny this could happen yang seperti ini. Sekiranya ini breakout atas, ini je anda boleh entry. Anda tak entry tempat ni. Sekiranya dia breakout atas ini, then anda entry. Sekiranya dia break ya. So, kalau dia break, do this. Tarik satu trend line. Ini je yang saya guna. Tarik satu trend line. 2 dan 4 ni. Anda tunggu dia breakout. 3 wave, anda long. Kalau dia tak breakout, tapi dia buat 5 wave, apa kita nak buat? Kalau dia tak breakout, ini adalah wave 1 dalam yang biru. Ini 2. Dan kita dalam wave 3, 4 dan 5. Okay. Kalau dia buat macam ni. Kalau dia buat macam ni, dia tak breakout atas. Macam mana anda nak masuk? Anda tunggu dulu dia break this high. Then anda ada, dia buat macam ni. Faham? Dia buat macam ni. Then, di sini, anda boleh cari long. Kawasan sini. Faham? Biar trend tu nampak ada higher high. Baru anda trade. Boleh, Ronald? Jangan trade tengah-tengah dunia. Jangan trade tengah-tengah dunia. Ya, trade bila itu dimaksudkan ada trend. Apa dimaksudkan dengan trend? Trend adalah bila ada series of higher high and lower low. Series of higher high, higher low, higher high, higher low. Dan barulah ada trend. Ini higher high internal. Structure belum ada higher high. Bila dia break ini, ini ada high, low, higher high. Higher low, kita masuk daripada higher low untuk ikut balik trend. Sebab yang dekat sini akan ada 5 wave. Dalam ni ada 5 wave kecil kan. Ini ada 5 wave kecil. 1, 2, 3. Dan kita ikut balik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Itu je yang kita buat. Kalau kedua-duanya tak break, tak ada lagi. Tak ada trend lagi. Tak ada ke bawah. Tak. Dia kalau first ini 5, ini 3, tak semestinya ke bawah. Ke bawah, kita kata dia ke bawah bila dia break ini. Bila dia break ini, katalah dia buat macam ni. 1, 2, 3 dan seperti yang kita tengok sekarang, ini anda tak short sebab dia tak ada lower low. Ini tak ada lower low. Anda cuma short, kita ambil terbalik bila dia buat benda ni. Dia buatlah 1, 2, 3, 4, 5. Dia tak break lagi. Tak ada apa-apa. 1, 2, 3. Dia buat, lepas tu dia buat lagi. 1, 2, 3 dia break. Ini pullback ini 3 wave. Anda short. Ini anda short. Tak kisah dia baru berapa. Asalkan dia pullback dalam 3 wave kat sini, 3 wave sini, anda short. 3 wave sini, anda short. Okay. Tunggu dia ada trend. Ini baru ada trend. Kalau dia tengah-tengah, ni sideways market. Kan Ronald? Kan Bang Syukur? Kalau dia tak break ini range dia. Kalau dia tak break, mana ada trend? Trend apa bendanya kalau ni dalam ni? Mana ada? Ni barulah ada low. Ini low, ini high. Ini low. Bukannya setiap lekuk ni kita tandakan high low, pengsan. Tak ada. Faham dah kenapa saya gunakan trend line? Faham tak?
saya gunakan trend line. Min Yong, Mawadah, Fendi, faham tak William? Tamizi, faham tak kenapa saya guna trend line? Ni kenapa saya gunakan trend line? This is the reason. Oops. Bila saya melihat satu pergerakan, ini basic dia. Bila kita bercakap mengenai upward move, 1, 2, 3, 4, 5. Ini katalah selagi dia bergerak di atas ini, di atas this one, ini trend ni masih intact. Trend tu masih intact. Ya, pitchfork pun boleh. Sama, konsep dia sama je. Andrew Pitchfork bagus. Dia sama je. Saya guna satu line je. Saya guna trend line je. Lepas tu saya tengok indikator. Okay? Jadi, kita nak katakan, yes Hafiz, ada connector. Apa jadi kalau dia buat macam ni? Kalau dia buat macam ni kan, dia naik. Ni habis dah 5 wave. Lepas tu, dia retrace. 3 wave. Dia retrace. Tapi dia tak break trend line ni. Apa jadi? Kita jangkakan dia extend. Selagi dia tak break trend line. Nampak? Kita jangkakan dia extend. Jadi kalau kita melukis, kalau kita menandakan elliott wave, ini akan jadi, katalah anda tengok RSI, sini paling tinggi. RSI paling tinggi. Whatever, anda akan terus tandakan tempat tu sebagai tempat, katalah sini RSI tinggi. Anda akan tandakan dia sebagai 3. Letak terus 3 kat situ. Sini 3. Tengok RSI yang paling tinggi. Lepas tu anda dapat dah. Ni mungkin extension dalam salah satu di bawah dia. Dan anda akan work on belakang dia. Anda tengok RSI, bacaan yang paling tinggi. Itu wave 3. Itu je. Sebab tu saya menggabungkan benda ni. Sebab tu saya menggunakan this trend line. Faham? Okey, jadi interesting untuk gold. Kalau anda nak long, you wait untuk dia break out atas ini. Kalau dia break down ke bawah, shorter time frame, anda boleh short dia. Maksudnya, yang ini, kalau dia buat macam ni, only kalau dia break, kalau dia buat macam ni, 2, 3, 4, 5, only kalau dia buat benda ni, 5, okey. Masalah saya dengan this structure, 5 ni, A ni, dia tak ada divergence. Ada kemungkinan kalau dia jatuh pun, dia jatuh sampai 618,764 sahaja. Maksudnya, suatu saya tak berapa gemar nak sebab dia tak ada. Dia bukan saya kata jangan sell gold. Set up dia tak ada. Dia mungkin sampai sini je. Sampai sini sebelum dia shoot up. Sebab ini tak ada divergence. So I don't really like it. I don't really like it. I don't really like it. Okay? Boleh? Ini adalah untuk apa? Untuk gold, untuk silver, copper. Copper we are looking at higher. Sini mungkin buat double. This could be doing double. Maksudnya ini adalah connector dia. This could be the connector. Maksudnya copper could be doing this. Banyak sangat cat lain-lain color dia jadi macam ni. Okay. 2. Tak break this 2 and then sebelum dia move higher. This is copper. Okay, sebelum dia move higher. Gold, silver ada higher high, so we continue untuk long untuk menuju ke arah atas untuk copper, untuk silver.
Lain dia betul. Minyak saya cancel order. Siapa? Dia stuck lah pula. Okay. Minyak, I was waiting untuk ke bawah ni nampaknya it is bukan ni FCPO. Sekejap. Tengok lain macam cat dia. Minyak. Sekejap. Saya trade semua. Minyak. Okay. Minyak. Nampaknya dia tak buat ini. Nampak. Tapi pada waktu ni, ini contoh dia tadi. Ini adalah untuk minyak. Jadi ini tak ada, bukan tempat untuk anda long. Bila anda long, bila dia buat ini. Okay. Ini satu. Ini dua. Dia break ini. Dia break ini. Mungkin dalam ni akan rupa kecil je ni. Dia break saja. 3 wave sini, anda long. Faham? 3 wave sini anda long. 3 wave. Asalkan dia break ini. Ini contoh kita tadi. Faham? Ini, the whole thing, ini adalah wave 1, ini wave 2, anda nak tangkap wave 3 dalam 3 kat sini. Faham? Anda tunggu dia break out higher high. Boleh, Ronald? Simple. Dungat, Fikri. Okey. Korektif subwave 353 wave ABC ada dalam NZD USD. Sekejap saya tengok. NZD USD. NZD USD 353 dekat H4. Dekat mana tu? Dekat sini. Dekat high bila tu? Wave ABC 353 yang ni. WXY. Yang mana Bang Syukur? Oh, ni. Okey. 1 hour. Yap. Saya tukar dia. Yang ni. Yang ni kan. Sebelum ni saya tandakan ini sebagai 5 wave. A, B dan C kan. But sini nampaknya cuma 3. So kita tandakan WX dan Y. Nampak? Ini cuma 3, ini 3 dan ini 3. Ya. Sebelum ni ada yang ini tak nampak macam 5 wave, dia nampak 3 wave. Yang sini. Kan? Bila anda nak tengok sini ada 5 wave ke tak, anda tengok yang first ni. Kalau sini 3, sebabnya tak sure whether ini adalah flat ataupun tidak. Tapi bila dia bounce tinggi macam ni dan break trend line, ini tak dapat nak jadi besar kemungkinan dia dah mula ke atas. Ini saya ada entry. Ini saya ada entry based on WX dan Y ni. Based on ini. Sini 6550 ni. PE dan price hampir, tapi nampaknya dah mula ke atas. Yap. Dia bukan 355, dia 333. Ini WX dan Y. Okay, so tak ada there's nothing much in the market. Sama cerita, we are expecting extension dalam saham untuk wave 5 ni, 3 dan seterusnya kepada wave 5 ni dekat H4. We are expecting that extension dekat saham ni
Tapi ni it looking more, sekiranya ini ada pullback, if this one ada pullback, maksudnya dia pullback dalam wave 4, bukan wave ini, Anda tunggu pullback dalam wave 4 ataupun this 4 ni mungkin kat sini je. Cuma saya tandakan habis. You can long untuk Nikkei ni. You can long untuk Nikkei ni. Okay. Sama juga dengan bagi siapa yang trade index, this pullback. Three wave pullback, sebab ini ada high. Nampak? Three wave pullback yang break out this trend line. Faham? Trend line ini. Okay? Anda long. Antara W dan X dekat mana? New Zealand dollar. W dan X. Ini. Yes. Sebab tu kita bagikan dia kepada A, B dan C. Ini kalau kita katakan dia 3, sini tak boleh jadi 5. Kalau tak dia jadi 3, 5, 5. Tak wujud. Struktur tu tak wujud. Kita akan bagikan dia kepada 2, A, B dan C. Instead of bagi dia kepada, bagikan kepada 3. Instead of bagi kepada 5. Yes, sini adalah 5 wave structure. Tapi kalau anda tengok ini, sini cuma ada 2 channel. Bukannya 3 channel. Dia tak dapat, sebab tu kita letak jadi A, B dan C. Faham? Dia tak dapat jadi, kalau sini jadi 5, ini 3, 5, 5, dia tak dapat. Dia tak dapat jadi tu. Sebab tu gunakan RSI tadi. Gunakan RSI dan anda akan nampak benda tu. Okey, balik kepada cerita ni tadi. ES, maksudnya untuk S&P 500 Futures, anda, kalau dia break out this trend line, 2 kepada 4 ni, ataupun daripada sini, dia break out this trend line, sampai sini boleh letak 5 tau. Dia break out this trend line maksudnya, ataupun dia break out this trend line kat sini. Dia break out this trend line, 5 ni habis. Faham? Okay? Dan kita complete wave 3 dan kita memulakan satu retracement yang lebih besar dalam wave 4. Okay? Ini anda boleh cari long untuk ES ni. Saya tak dapat bagi sebab dia belum melakukan correction. Ini mungkin extend jauh-jauh lagi. Setakat ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini satu dalam yang putih. Ini macam ni. Ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini adalah satu, ini dalam yang ni. Dan ini adalah satu yang putih. Dan kita ada mungkin double correction untuk membentuk wave 2. Dan selepas tu kita tunggu kepada wave 3. Selagi dia atas macam ni, kita cuma dapat extend dia. Kita cuma dapat extendkan dia. Kita tak dapat nak buat benda lain. Tapi once dia break trend line, tak sampai 5 saat saya boleh jadikan ini sebagai complete untuk wave 5. Nampak tak? Sebab itu jangan trade dekat tengah-tengah dunia. Trade apabila kita ada pullback dah habis movement dia, baru anda trade. Euro JPY saya keluarkan daripada list. Kenapa? Ni. Dia masih progress. Dia nak habiskan dia punya structure sekarang. Ini adalah Euro JPY. Euro JPY. Okey, kita jangkakan ini akan habis kita sini. Dan anda trade bila dia buat this pullback nanti.
Sama, GJ. GJ, this is GJ. GJ ada buat higher high kan? Okay. Yep. Okay. Tapi anda kena faham, anda dekat wave mana. Trade dia sama dengan ni nanti. Bukannya trade dekat sini ya. Dia pull back, oh ada higher high. Tak, dia dah alihkan. Ini adalah higher high daripada yang ni. Ini yang kita ceritakan tentang tadi kan. Biar dia habis A, barulah anda tunggu 3 yang lebih besar. Faham Fi? 3 yang lebih besar. Ni GJ. Kita ambil ni ya, GJ. Okey, tengok Okey. Okey, ni GJ. Dan dia membuat high ni kan. Membuat high ya. Tengok. Ini wave 3 paling tinggi. Nampak? Ini wave 3. Daripada bawah ni, ke bawah ni, ini wave 3. Sini. Okey. Jadi ada tunggu 4, 5, habiskan A ataupun 1 or whatever, tunggu bigger correction. Correction yang break out trend line. Tukar color lagi. Correction yang break out trend line ini. Then correction ini habis. This move habis. Buat benda simple. Dan kita nampak dah berlaku satu divergence kan? Dah mula melakukan divergence. So ini adalah wave 5. Jangan nak pull back sikit, pop masuk, dia turun terus. Kan? Benda ni berulang-ulang. Dah tengoklah mana-mana lain. Dia macam itulah dia. Okey? Dan ini ada incomplete sequence ke atas. Incomplete sequence ke atas. Okey, ini incomplete sequence ke atas. Atas ni. Selagi dia tak sampai kat sini. Faham? Okey? Dah kena benda apa? Masyaallah. Okey? Dia ada incomplete sequence ke atas. Nampak? Nampak macam mana nak satukan semua information ni? Trend bila dia ada trend. Ini ada trend sebab dia buat high. Okey. Dekat sini ini tak ada, ini high banding dengan ni. Tapi kalau anda nak long, yes. Ni pun sama. Sini. Anda tunggu dia habiskan, berlaku divergent, anda tunggu pullback. Lepas tu ikut balik. Lepas tu ikut balik. Buat benda tu. Ulang, dia akan sama je. Belakang sama. Oh, sabar. Jangan renung cat. Buat macam ni. Letak, saya kalau nak saya trade, kalau anda perasan cat saya tak ada apa-apa. Cat saya kan ada satu line, ada satu trend line ni. Lepas tu, saya letakkan alert. Ada. Tunggulah alert berbunyi dekat phone. Ataupun cat ni menjerit. Dia ada bunyi menjerit ni. Lepas tu, saya tengok cat. Okey? Kenapa kita tak trade yang ini? 3-way pullback. Nampak ada divergent. Maksudnya, dia sedang membuat wave 5. Masuk kan, dia reverse. Suara trompet. Faham? Ini je, tak payah lukis. Kalau malas nak melukis, tengok saya anda tak dapat nak ni. Sebab saya memang kerja saya.
anda bukan kerja sebagai trader. Itu je. Jadi anda ambil chart saya, anda tengok. Lepas tu anda cuba lukis. Tapi I don't think most of you can do all this. Saya tak rasa ni kan untuk buat benda-benda ni. Sambil tu dia jawab juga mesej orang, sambil tu dia pergi makan keluar, sambil tu dia ni. I don't think dan kalau berubah chart tak ada masa saya tak lukis semua kan. Macam ni. Saya tunggulah. Ni berlaku ni dan kita tahu ini wave 5. Ini wave 5. Nampak? Ini 3. 4, 5. Okey. Sambil tu kita tengok. Adakah dia wave okey. Kita nak letakkan tiga ni kat sini tak? Boleh tak kita letakkan 3 ni kat sini? Kalau dia buat wave 5. Tak dekat sangat ke? Kan? So kita tahu ini adalah dalam degree yang lebih rendah. But we know dia dalam ni. Tapi don't worry. Tak payah pun guna ni. Apa tadi? Cat JPY. Anda tengok benda ni je. Cat JPY. Kejap habis. Cat JPY. Okey. Ni tak ada higher high lagi. Yang ada kahwin dia adalah ini dengan anda tak interested. Anda tak interested. Okey. Kecuali kalau ini break atas ini. Then baru anda jeling dia. Barulah anda, ni makanan aku. Lepas tu anda tengok kat sini. Kan? Kalau dia apa ada divergence, jangan dulu. Tan apa tan tamar nanti mas. Tak larang kan? Tak. Boleh Hafiz. Boleh. Sebabnya you are using the full margin kan. I mean you don't go and use leverage kan untuk saham. Okey. Ni benda sama. Anda tunggu dia buat high dulu. Dia tak berjaya buat high dari sini. Anda tengok biarkan habis 5 wave, anda tunggu 3. Itu dia nak pullback mana yang kita boleh trade, anda tarik trend line. Anda tarik trend line dan dia break. Konsep dia adalah benda ni 1 2 3 4 5 1 2 3. Nampak tak dia break trend line? Okey, ini je. Siapa nama dia? Mawadah. Ni mana Mawadah faham Tak payah edit wave. Ini je. Anda faham anda di mana? Anda faham anda kat mana? Ya, Wan. Dah boleh bagi webinar. Buat benda simple. Ini je, Wan. Kan? Tak payah lukis 1, 2, 3, 4, 5. Kalau nak buat, boleh. Bila anda faham, nak fahamnya ni, anda fahamnya ni, cantik. Memang cantik. Yes, major trend line dan sub trend line. Sebab sub trend line adalah untuk structure yang ini. Structure yang ini. Bila dia buat higher high ni, ada cerita aku. Ada trend. Dan anda tengoklah mana dia punya incomplete sequence. Tukar color lagi. Yep. Tukar color. Mana dia punya incomplete sequence. Jadi kita tahu, selagi dia tak sampai satu ni. Ini mungkin akan buat higher high. Saya nampak DJ ni ada kemungkinan untuk high. All JPYP sekiranya kita ada extension dekat saham tadi. This in line with expected extension. Boleh? Kalau anda tak faham benda ni, don't worry. Hari Sabtu ni kita akan cerita yang lebih ringkas daripada ni. Kita akan bercerita mengenai benda-benda ini.
Kita kena. Yes. Trendline dia, Bat. Untuk nak tahu structure. Contohnya, structure ini. Nampak dia base. Dan kita tahu itu adalah satu retracement. Dan kalau kita ambil dia punya ni, dalam ini, mana tempat yang paling tinggi dia punya RSI? Ini wave 3. Letakkan 3. Lepas tu dah kira lah kok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ikut higher high kat sini. Ikut higher high. Letak ada ni dan anda letakkan. Ini mungkin 7, 8, 9. Ini mungkin 7, 8, 9. Sebab sini ada divergence. Ini 8. Dan sini 9. Tak kisahlah. Lepas tu kita ada 1, 2, 3. Lepas tu dia naik balik. Tak kisahlah. Hari Sabtu kita akan banyak cerita benda ni. Kita akan tunjukkan benda ni dan kita nak fahamkan dia kepada market dynamic. Okay. Ni simple lagi daripada elite wave. Tapi asas dia kepada elite wave. Ini yang saya panggil teknik 3 line. Teknik 3 line. Sebenarnya nak lukis dia pakai 3 line. Tapi saya tunjukkan lebih ringkas pakai RSI. Pakai RSI. Ni kita akan cerita pada hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni. Hari Sabtu ni tak ada analisa market. Nak analisa apa market tutup. Kan? Jadi kita boleh concentrate 2 jam untuk nak faham benda ni. Kita buat tiap-tiap minggu. Ulang. Register. Register dekat XM punya. 2 sampai 4. Masa dia tak salah. Dia sebenarnya 2 sampai 3. Tapi kita akan buat lebih panjang sila. XM. Okey. Ni. Hari Sabtu. Online. Hari Sabtu. Mana dia? Melihat ke dalam. Kalau aku nak masuk, not dekat untuk masuk. EJ yang ni tadi EJ H1. Ni yang kita cerita EJ tadi apa benda ni? Buang cat banyak yang saya hilang. Sekejap. Okay, EJ we are proposing this completion of wave 5. Kalau nak masuk EJ ni, Linda tunggu kat sini nanti. Dia mungkin 38.2 je. Ada nampak 3 wave, anda long. Letak BE 50%, dia turun balik, BE masuk sekali lagi bawah. Faham? Okay. So, bukan nak masuk kat sini. Nampak? Ni dah ada divergence. Dah mula melakukan ni. Dah mula. Ni tak nampak. Sekejap. Interesting je. Yep.
Okay, so not to trade dia dekat kawasan ni. Dia akan buat satu pullback dulu, tarik trend line, tiga wave long. Okay, biarlah dia naik, tunggu 3 wave. Sabar. Okay, kita mutihat sekejap. Kita sambung balik selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 minit ya. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Boleh dengar Okey, kita dah masuk dalam US Open, Wall Street Open 19.30 tadi. Nampaknya untuk US market lebih positif kecuali Dow Jones. Tak banyak, not really semeriah yang kita tengok sebelum ni. So dekat Eropah nampaknya lebih negatif sekarang ni. FTSE lebih negatif atas kekuatan untuk GBP ya. Disebabkan kekuatan dekat GBP ni, FTSE lebih negatif. Okey, Euro, GBP, SHEF adalah tiga mata wang yang paling kuat. Manakala untuk US dollar dan juga yen nampaknya lebih mellow sikit. New Zealand dollar yang lemah untuk semasa.
New Zealand dollar merupakan yang paling lemah sekali untuk semasa, diikuti oleh diikuti oleh USD dan juga JPY. Australia dollar, Governor Low besok, kita nak tengok apa kenyataan beliau mengenai negative interest rate, dan Canadian dollar adalah lebih neutral. Okey? Jadi itu yang kita ada dalam pasaran untuk semasa. Kita lihat kepada topik kita untuk pada malam ini. Saya skip yang ni. Kita akan tengok balik yang ni selepas ni. Okey. Pasaran currency. Pasaran foreign exchange ni. Ia adalah pasaran terbesar dunia. Ini adalah pasaran terbesar dan paling cair. You are dealing with cash. Dengan average traded value untuk transaksi, menurut laporan daripada Bank of International Settlement pada April tahun lepas, satu hari transaksi dalam currency market, ini bukan hanya spot, kita ada lain-lain kontrak, derivatif lain, options, futures, swap, melibatkan jumlah 6.6 trilion dolar. Okey. Ini adalah satu pasaran terbesar. Dan kalau kita lihat kepada daripada sudut dalam laporan berkenaan juga menyatakan US dollar masih lagi king. Ni masih lagi mata wang utama dunia. Okay? Diikuti oleh euro, JPY dan ada emerging market punya currency, Singapore dollar dan Thai baht dan lain-lain. So we do have US dollar membentuk hampir 90% daripada transaksi, dengan pair yang paling banyak didagangkan, hampir 25% melibatkan USD against euro dan diikuti oleh USD JPY. Biarpun Brexit, USD GBP masih merupakan mata wang yang mempunyai kecairan yang agak tinggi berbanding dengan lain-lain. Kita ada Australia dollar, Kanada, Yuan, Chef, Hong Kong dollar dan lain-lain. Okey. Kalau kita lihat daripada sudut kontrak-kontrak yang didagangkan, inilah yang paling besar, iaitu swap. Ini yang paling besar pada 2016 dan 2019. Dan saya expect pada tahun 2020, sekiranya laporan ni keluar pada tahun depan, you will have a bigger chunk dekat sini untuk swap. Sebabnya kita ada apa pengumuman daripada Fed. Dia membuka swap line kepada bank-bank lain. Sebab itu anda nampak, biarpun pasaran volatile sebelum ni, anda nampak biarpun ini indeks mengukuh macam ni, anda tak nampak Australian dollar melonjak. Kalau sebelum ni, kalau anda tengok pada 2019, anda tengok 2009 kalau kita tengok 2009, jauh ni monthly. Kalau anda tengok 2009 punya transaksi 2009, apabila market recover, ni low dia. Okey? Anda nampak apa yang berlaku kepada kejap. Ni nak tengok dia macam mana nombor satu ni. Australia dollar dan New Zealand dollar lah yang biru atas ni. Dia hampir seiring. Nampak? Yang biru daripada sini. Yang biru dua ni, anda tengok AJ and NJ yang merah ni. Tapi kali ni not really. Okay, not really. Kita nampak pasaran mata wang agak muted kalau kita bandingkan dengan pergerakan dekat ni, sebab kebanyakan transaksi melibatkan swap. Swap ni pertukaran direct di antara ni dan tidak di antara central bank lah. Dan ini melegakan pasaran. Selepas Fed mengumumkan benda tu, kita ada 23 Mac punya low, termasuk QE Unlimited dia. Dan saya jangkakan pada tahun 2020 nanti, you will have this
akan meningkat lebih tinggi. Okey, dan itu bermakna untuk spot yang pada masa ini membentuk lebih kurang 30%, it will go a bit lower. A bit lower. Sebab itu ada nampak pasaran agak macam ni sikit. Kalau dia naik, turun balik. Naik, dia dalam range. Untuk currency. Okay. Siapa yang banyak dalam market, siapa yang besar dalam market, kita ada kita ada pelbagai pihak, terutamanya untuk institution. Ini adalah yang besar, melibatkan non-reporting bank serta institutional investors. So kita ni kat mana? Kita ni kat mana? Kita yang dalam yang biru ni, dan mungkin kecil daripada ni. Kita tak ada apa-apa dalam bidang currency market. Kita kat sini. Kita kat sini. Ini level pertama. Ini level kedua, kita dekat sini. Dan ini mungkin level ketiga, dan kita kat sini. Tapi yang paling kecoh kita. Ingat ni, we are talking about 6.6 trillion dollar transaction a day, satu hari. Tahu saya lah, retail trader. And when bila kita dengar sana ada bonus tak? Tu faham. Saya tak katakan jangan pakai bonus, pakai kalau ada peluang, tapi we are nothing. Kita adalah yang virus dia kecil je kat sini. Tak ada apa-apa. Dan fahamkan the flow, fahamkan setiap peranan satu-satu currency. Okay? Kita ada USD. Mata wang untuk US yang merupakan capital market terbesar dunia, pasaran modal terbesar dunia, dan apabila kita menyebut mengenai US dollar, ia merupakan mata wang yang diguna pakai apabila kita refer kepada harga, bahasa international dia. Kalau saya quote apa mata wang Bangladesh, Taka. Shalina tahu? Vincent, Hafiz, pendek. Sampai jam 5. Taka kan? Bangladesh Tara ke Taka nama dia. Okey. Tapi katalah kita nampak kan. Saya sekarang ni ada hobi baru. Katalah saya tengah buat benda-benda ni. Okey. Katalah saya nak beli perfume ni. Saya nak beli perfume. Lambat tak buka. Okey, saya nak beli contohnya Creed Aventus. Contoh saya nak beli Creed Aventus. Okey. Kalau orang quote kepada saya Creed Aventus ni, saya nak beli Creed Aventus. Contoh. Okey, saya nak beli Creed Aventus. Kalau orang pergi quote kepada saya dalam harga Taka, mana saya tahu? Creed dah lama dah Wan. Mana orang pakai Creed? Orang pakai ni. Apa yang saya tengah later. Saya tengah tengok benda ni. Ni contohnya lah. Parfum de Mali kan. Tak, petang tadi lain. Katalah ni. Okey, katalah saya, kalau orang quote kepada saya dalam Taka, dalam lira, dalam lain-lain mata wang, pening sekejap. Tapi kalau dia dalam USD, kita senang nak convert. Faham? So, kalau US dollar, itu adalah satu reference kepada pricing. Faham? Okey. Sampai cerita perfume. Tadi baru bini tanya, wangi perfume apa? Okey. Yang kedua, Japanese yen. Japanese yen merupakan mata wang, nanti share link. Nantilah. PM dekat Telegram. Okey. Kalau apa cerita perfume lah. Okey. Yang keduanya
adalah kepada yen. Saya yang lain-lain belakang ni, saya tak peduli. Saya kisah pasal yang ini dengan yang ini. Sebab pergerakan dua ni, dia akan mempengaruhi semua aset. Semua. Kalau yen kuat sangat, something jadi kan. Pasaran saham boleh jatuh sebab oleh yen ataupun US dollar terlalu mahal. Tapi kalau chef terlalu mahal, GBP terlalu mahal, lantak dia lah. Saya nak beli sekali, saya tak, okey lah GBP. Itu je. Faham tak? Okey. So, US dollar harga. Sebab bila kita menyebut mengenai flow pelaburan dunia, orang beli apa? Orang beli apa? Don't talk to, kalau dulu-dulu, yes. Kalau dulu-dulu, kalau kita bercakap mengenai something, dia panggil sebagai apa? Difference dalam carry trade, dia panggil carry trade. Dulu-dulu, yes. Kita ada GBP yang mempunyai interest rate sebanyak 4%. Kita ada yen yang mempunyai interest basically 0.3%. Jadi kalau anda meminjam dalam yen, lepas tu anda beli GBP, convert duit anda kepada GBP, simpan dia dekat bank dekat ni dan menggunakan leverage. Wah, bayangkan berapa. Ini dikira daily tau. Swap dikira daily swap kan. Daily swap. Hari-hari makan 4%. Tolak ni lah 3.7%. Itu kelebihan dekat currency market ni. Ini swap yang dikira daily swap. Hari Rabu kali 3. Mungkin yang Muslim Islamic account anda tak tahu. Anda buka demo anda nampak benda ni. Kan yang dia charge swap tu. Dekat broker komersial ni lain sikit. Tapi kalau anda dekat I'm talking about institution, anda pinjam dalam yen, anda parking dekat ni, inilah yang dulu carry trade yang paling menguntungkan adalah ini. Sebab itu GJ punya ni anda long, anda hold dia, buy hold dia. Swap dia makan. Tapi itu tak boleh lah. Swap dikira daily. Faham? Kalau kita cerita pasal pasal saham, berapa kali anda terima dividen? 3 bulan sekali kan? Terima dividen. Faham? Tapi kalau anda ni dikira hari-hari. 4 kali setahun lah, 3 bulan sekali kan? Tapi kalau currency, swap kira hari-hari. Bayangkan anda masuk, lepas tu anda pakai leverage. Anda ada modal kira hari-hari. Satu lot lebih kurang $32. Satu lot. Kalau anda pakai full margin, maksudnya anda memang ada 100,000, anda beli satu lot. Kan? Satu lot dan memang simpan biar je. Sebab itu, disebabkan oleh tu, anda nampak pergerakan ini. Apa cerita perfume? Satu, anda nampak pergerakan ini. This thing. That's why anda nampak pergerakan ini. Dulu saya tunjuk orang tak percaya. Sekarang saya tunjuk dah tahu kan. Nampak tak GDP ni move dari mana? Nampak tak kenapa carry trade is not a matter dalam currency market? Kan, kalau GBP ni pernah daripada 724. Nampak ni? GJ pernah daripada 324. Bayangkan kalaulah aku lahir terus short. 74. Saya lahir 74. Kalau lahir terus short. Sampai sekarang withdraw. Ni cerita dia. Sebab itu bila orang sebut mengenai ini mengenai carry trade dalam currency market, it is no longer something yang relevant pada zaman ni. Sebab everybody is lowering dia punya interest rate and basically
we are talking about the zero interest rate punya environment. Kita ada mata wang seperti Australia dollar dan New Zealand dollar yang dikaitkan sebagai mata wang high beta. High beta ni maksudnya dia memberikan pulangan tinggi, high beta currency. But not nowadays. Sebab itu ada nampak New Zealand dollar lemah bila dia bercakap negative interest rate policy. Okey. Yang lain-lain ni anda tak perlu tahu. Ini belakang kira. Yang penting anda perlu tahu pasal dua ni. US dollar harga barang, ini nak loan. Barang apa orang beli? Simple, untuk kita mewakili harga aset. Harga aset. Saya gunakan pasaran saham sebagai representatif untuk aset. Dan inilah yang saya guna pakai. Baik. Oh, dia belakang. Tak payah cerita yang ni lah. Yang ni tak payah. Inilah yang saya guna pakai. Harga barang apa? Aset diwakili oleh indeks. Diwakili oleh saham. Okey? Dan kemudiannya loan tadi. Iaitu kepada yen. Faham? Ini asas. Anda faham benda ni, you are okay. Anda faham gerak tari tiga benda ni, anda okey. Sebabnya, anda akan nampak pergerakan geng-geng dia, dolar, ni maksud saya. Kawan-kawan dia akan bergerak lebih kurang sama. Dia akan bergerak lebih kurang sama. Kawan-kawan dia dalam satu grup yang sama. Ni kita ambil Euro USD. Mana Euro USD? Yang paling besar Euro USD lah. Euro USD. Okey. Ni Euro USD. Ini GBP USD. Secara asasnya lah, tak one pip, tapi secara asasnya pergerakan dia akan lebih kurang sama. Buang. Kita ambil apa lagi? Bagi satu lagi. Untuk US dollar. Kita pilih daripada sini USD SEK. Kita tukar kepada SEK USD. Sama lah. USD. Sebabnya lain-lain tu depan dia tu. Okey. Dia akan lebih kurang sama. Nampak? Boleh? Ini kawan-kawan dia. Okey, kalau kita tukar atas ni, ini tengok kenapa kalau kita tengok GBP tak dapat. Ini Euro GBP. Ini Euro GBP. Ini GBP. Okey, ini GBP apa? GBP CAD. Ini CAD GBP. Kita balik CAD GBP. Okey, dan ini adalah SEK GBP. Okey. Nampak lebih kurang sama. But you can't use dia punya level. Saya dah try buat. Dia tak dapat. Nampak? Dia tak dapat. Kita nak gunakan dia sebagai correlation, dia tak dapat digunakan sama seperti dollar pair. Nampak macam sama kan? Tapi bila anda gunakan dia, contohnya, sini membuat higher high. Yang lain ni akan membuat higher high. Tak. Contohnya, ini membuat higher high kan? Ini membuat higher high. Okey? Yang lain akan menuju ke atas. Tak. Tak ada sifat macam tu. Sini membuat high. Nampak?
sek GBP dia. Sini membuat high banding dengan ini. Yang lain-lain tak. Dia tak dapat digunakan macam tu. Tapi kalau anda tengok US dollar punya pair dapat digunakan kaedah itu. Ya. Kita tahu arah hala tuju dia. Kalau kita tengok yen pair, mana? Euro JPY. Okay, ni Euro JPY. Ini adalah mana Euro JPY? Okey, bawah ni. Ini adalah SEK JPY. Kita ambil lah SEK JPY. Dan kita ambil kepada apa lain? NZD JPY. Okey. Kalau kita ambil dia, okey. Ni sama semua tak ambil time frame. Okay. Dia akan mempunyai korelasi yang lebih kurang sama. Sekiranya anda nampak SEK JPY ni membuat high, anda nampak Euro JPY ni membuat high, biarpun kita cerita NZD tadi tak berapa cantik, tetapi ini besar kemungkinan akan membuat high. Faham? Itu sifat yang dalam kumpulan besar ni. Dalam kumpulan ini dan kumpulan ini. Boleh? Sama juga kalau kita lihat kepada indeks. Benda sama. Indeks lagi lah. Indeks. Ini adalah kita ambil spot. Okay, Nikkei. Okay, kita ambil spot dia. Ini SPX. Dan ini adalah apa yang spot sini? Kita ambil apa spot? DEX. Okay, ni spot. Okay. Dia mempunyai struktur yang lebih yang sama. Kalau ini membuat high, yang lain-lain dijangka akan membuat high. Faham? Jelas kan? Nampak? Dia grouping dia. Dalam grouping dia. Tapi kalau anda tengok kepada follower currency anda tak dapat buat benda tu. Anda buat follower currency ni yang belakang-belakang tadi. Euro, GBP, Chef, yes, harga je berbeza lah. Nampak? Okey. Jadi, kita dapat yang tu, kita akan dapati untuk dolar sebagai harga. Indeks, kalau indeks naik, US dollar tak naik, pada waktu ni kita ada indeks naik, US dollar turun. Kan? Okay. Yen sideways. Ini yang berlaku sekarang. Sideways ke arah bawah, tapi dia sideways. US dollar dijangka dah menghabiskan wave 3 dia. Okay, dah habis momentum dia. Kita tengok dekat chart. Ini adalah US dollar. DXY. Kita tengok dekat chart DXY. Okey, ini DXY dalam 4 hour lah, kita ambil 4 hour. Okey. Ini adalah wave 3. Ini adalah wave 3. Jadi ini yang paling rendah kan? Anda tandakan 3. Dan kita ambil yang paling rendah kat sini, ini wave 3. Ini wave 3 dia. Okay, dan selepas itu berlakunya divergence. Nampak? Kalau dia tak buat lower low, maksudnya kelemahan dolar selepas ini dia adalah lebih muted dengan momentum yang lebih rendah. Faham? Boleh, Tamizi? Syarun? Faham? Bersyukur? Okay. Kita nampak. Ni adalah lepas tu kita start nampak divergence. Okey. Jadi maksudnya kita ada kelemahan US dollar, tetapi kelemahan dia selepas ini adalah lebih
Sideway ke arah lemah. Okey, saya buang sekali lagi ya. US dollar sideway ke arah lemah. Sideway ke arah lemah. Indeks. Kalau kita tengok indeks, kita tengok indeks. Kita ambil satu lah apa, ES. Okey. Kalau kita tengok indeks, pada waktu sekarang ni, keseluruhan ni, kita start dari sini kan, uptrend dia. The whole thing uptrend. Daripada sini, low ini, paling high, sini yang paling high dia. Yang ini. Yang ini paling high dia. Dan selepas tu, semua ni adalah divergence. Maksudnya, tiga kita, direct kita letak sini. Ni tiga kita. Tiga kita. Okey. Ni tiga. Ni cara paling mudah. Lepas tu ada tanda 4. Ada tanda 4. Oops. Mudah. Simple kan? Tak ada cerita magic, tak ada rahsia dalam rahsia, tak ada. Okay? And now, kita ada higher high sequence dan lepas tu anda tengok dalam ni. Dan sekarang ni kita tengah completekan wave 5. Kita tengah completekan wave 5. Okay? Tengah completekan wave 5 dia. Itu yang saya letakkan dalam ni. Untuk SPX ni. Okay? Kita tengah completekan wave 5. Nampak? Tengah completekan wave 5. Ini yang saya letakkan. Bukannya main lukis je, benda sama. Okey, ni 3, ini 4. Oh, ada. Okey. Dia color lain dah jadi. Okey. Selagi dan anda ambil lah. Trendline mana yang anda nak tengok? Anda tak payah tengok trendline di bawah. Anda tengok trendline yang 4 ni. Anda tengok trendline yang 4 ni. Okey. Fitkan paling banyak poin dia. Ni paling banyak poin. Okey. Selagi dia tak break ini masih berterusan. Faham? Dan selagi ini tak ada membentuk divergence. Itu je. Saya tak ada lukis 3, 4. Saya tengok ini. Oh, ini 3. Lepas tu saya tarik trend line. Boleh tak aku long? Kalau nak long, jangan long dulu. Ada tunggu dia buat 3-way pullback. Dalam sikit. Betul kan? Betul. Tiba-tiba betul. Okey, ingat konsep yang ni. Ingat konsep ini je. 4, 5. Lepas tu 5 je anda tunggu. Kalau dia gagal break trend line, kita extend lagi. Kalau dia gagal break trend line dan dia buat higher high kat sini, dia break. Alih 3 anda kepada sini. Itu je. Lepas tu ini 1, ini 2, or whatever anda cara nak letak, anda nak buat dia. Dan kita tahu dia masih ke atas. Lagi senang. Guna ni. Ni yang kita nak belajar hari Sabtu. Anda dah belajar hari ni. Hari Sabtu tak payah datang. Pergi kat Mid Valley. Faham? Buat benda simple. Ini je. Selagi macam ni, kita boleh long dia. Kalau dia atas trend line. Ini trend line yang penting kepada anda. Anda tak ada trend line sini lah, ni lah, ni. Ini, saya guna trend line-nya. Saya guna trend line, tengok RSI, dah. Kita tahu ini masih lagi bullish. Okey, sekiranya ini dalam keadaan sideway ke atas, okey, bermaksud yen sideway ke bawah. Kalau ini ke atas. Sebab kita tahu indeks dan yen akan berlawan. Jadi, dalam keadaan ini, nampak analisa sekejap ke? Anda nak trade apa? US dollar, boleh tak anda trade dia? Dia nak masuk wave 5. Indeks nak masuk wave 5. Yang paling cantik nak trade. Apa yang paling cantik? Yen pair. Boleh? Okey? Yen pair.
Itu yang paling cantik anda nak trade. Tapi bukan against US dollar. Anda trade dia dengan euro ke, dengan GBP tadi kan. GBP buat high kan. Tunggu pullback dia untuk trade dia. Nampak cara analisa dia? Inilah yang kita buat. Maksudnya kita berada dalam fixed dynamic. Dynamic ni basically dia dalam wave 3. Tahu dah nampak macam mana cara dapat wave 3? Trade benda yang ada trend. Anda pergilah apa-apa pair pun. Apa AUD CAD. Siapa tanya AUD CAD? Lupa nak jawab petang tadi. AUD CAD ke? Anda tengok time frame anda, pilih time frame anda. Okey, kalau anda katakan ini uptrend. Ini uptrend. Kita tengok dari time frame besar sikit. Ini pullback. Tak kisah. Okey, ini satu uptrend kepada H4. Okey, kepada H4. Okey, cerita dia mana wave 3? Ni paling tinggi. Tandakan 3. Tak sampai berapa minit, tak sampai. Seriously. Even apa-apa pair, anda buat benda ni. Cari paling tinggi RSI, gunakan RSI 13. Gunakan RSI 13. Lain tak payah tukar. Tak ada apa-apa pun nak tukar. Color-color nak tukar. Saya tak kisah 30 ke 70 ke 80 ke, I don't care. Anda boleh letak 100 pun, saya tak peduli. Saya nak tengok, saya bukan nak gunakan apa, saya nak tengok, nak cari wave 3, itu je. Lepas tu 1, 2 sekati mana dia. Ini paling tinggi. Ini 2 lah kat sini. Kat sini 2. Tak kisah. Apa-apa hal pun ini wave 3. Lepas tu anda kira lah. Ini wave 3, ini wave 4. Buat macam ni ya. Ini wave 4. Kan? Lepas tu anda tarik dia punya trend line. Trend line, tarik trend line dan fitkan. Paling banyak lekuk. Paling banyak yang dapat di-fitkan. Paling banyak. Okey. Dia break. Ini wave 5. Ini wave 5. Ini wave 5. Ini wave 5 anda. Okey. Ini wave 5. Habis cerita. Okey. Kita tahu, bila dia 5 wave, ini adalah satu, apa kalau dia 5 wave? Ini adalah satu impulse. Jadi dia tak dapat nak buat 1, 2, 3, lepas tu reverse ke bawah. Bang syukur, tak dapat kan? Tak dapat. At least dia buat 5, 3, 5. Lepas tu anda zoom lah kepada yang sini. Zoom kepada yang sini. Tunggu 3 wave dan long pula. Itu je. Anda, itu je kan? 1, 2. Ada yang payah nak, ini je. Ini je. Ini je. Expect dia sampai sini untuk at least, ini 3 wave. Ini 3 wave. 1, 2, 3. 3 wave, dia sampai sini, expect dia akan bounce dulu. At least dalam 3 wave. At least di dalam 3 wave. Sampai kawasan sini, dia expect 1, 2, 3. Dia akan retest kepada 50% ini. 50% yang ini. Tak kisahlah dia ke laut sikit ke apa. 50% yang sini. Bila anda trade, anda alihkan BE. Tapi memang ini je pun. Terus boleh long. Tengok stop loss dia TP kat mana. Itu dah. Asalkan risk reward okey masuk. Okey. Kalau saya nampak yang ini, I do expect dia akan buat bigger correction. Tapi anda boleh try untuk long daripada sini dahulu. Dia fail kat sini, kita expect another 3 wave. 3 wave ke bawah. Sini. Setakat ini 3 wave. Sebab dia 5. Ingat, bigger correction 5, 9, 13, 17, itu akan bigger correction. Kalau dia break out trend line,
Yes. Sebab 5 wave ni satu wave yang besar. Jadi kita ini 1, 2, 3, 4, 5. Boleh kan? Jadi kita expect 3 wave yang besar. Kalau dia nak terus balik, jadi kita expect, inilah kita dekat sini waktu ni. Kita dekat sini. Okay? But anything pun, kita jangka akan ada reaksi daripada sini. Faham? Faham tak kawan-kawan? Ada orang dah faham kan? Bukan kau seorang faham, orang lain pun dah faham dah. Boleh Didi? Simple. Thank you very much. Okay. Kau ingat kau seorang faham, orang lain pun dah start okay dah. Sama. Saya main type je Bang Syukur. Saya type je, sama je. Indices higher dengan indices mana? Strength ni, sama je. Boring pula nak type dia lain-lain. Kalau dia sama, boring pula. Yes, kita memang nak tangkap wave 3. Kerja kita nak tangkap wave 3. Sebab, ini tadi, the whole thing adalah satu cycle. Faham? Yes, phase. Faham? Jadi kita nak, sebab tu kita jangkakan bigger correction. Sebab benda ni tadi, bigger correction. But you can test untuk masuk yang sini. Dia kena BE, tunggu lagi 3 wave, masuk lagi. Simple kan? Saya rasa. Tapi bila anda buat ini, bila anda faham pasal ni, sebab selagi yang ini 3 baru, anda boleh masuk. Kalau dia terus 5 tak sampai ni tadi, 5, tu jaga-jaga sikit. Dia akan 5, 3, 5 ke bawah. Tapi kalau dia baru 3, anda boleh masuk. Ingat, correction 3, 7, 11. Kira 3 kan? 1, 2, 3. Ada try long. 1, 2, 3, 4. Gagal. Kena BE. 5, 6, 7. Anda long balik. Anda akan nampak dekat sini, masa ni 2 channel. Nampak tak sini 2 channel? Kenapa dia macam tu? Saya pun tak tahu. Dia memang macam tu. Dah dia memang macam tu. Nak buat macam mana? Okay. Dia 2 channel. Jadi kita ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tak ada divergence. Tak ada divergence. Sini anda boleh masuk. Cantik pula ni. Okay. Lepas webinar baru masuk. Stop loss kat sini. Boleh? Dan kita tunggu, ini wave jadi wave 1. Ini wave 2. Ini wave 3 kat atas ni. Kalau kita dapat tangkap, ataupun dia A, B dan C. Tak kisahlah dia A, B ke C ke. Tak kisah. Terus masuk. Astaghfirullahalazim. Tak. Sini. Kalau anda dah long daripada bawah tu biarlah. Ini correction saja. Faham macam mana? Trend following. Ini trend following. Ini yang saya duk cerita berbuih mulut ni. Yang ni lah cerita dia. Dan kalau anda nampak kat sini akan ada tiga channel. Daripada sini. Sini satu channel. Kita ada backup. Tengok. Ni satu. Sini satu channel. Okey. Ni satu channel. Tak dapat. Sini satu channel. Sini second channel dia. Tak dapat. Ini satu channel. Okey, sini. Okey, satu channel. Sini satu channel lagi. Okey. Maksudnya kalau anda melukis, sini kan 1, 2, 3, 4, 5, whatever lah. Sini 1, 2 dan seterusnya. Ataupun extended wave 1. Dan satu lagi channel kat sini. This is the last channel. 3 channel ke atas.
XLI satu family dengan XLU. Ya. Itu semua adalah ETF. Okay, guys. Saya guna 13. Anda tak ada beza pun 13 dengan 14. Cumanya 13 ni nombor Fibonacci. Guna 14 pun bukan ada beza pun. Kalau anda tukar 25 baru dia banyak beza. Kalau setakat satu ni tak ada. Tak ada apa-apa pun. Saya gunakan sebab dia Fibonacci tu je. Wave 5 macam turning point di level SNR. Yes. Maksudnya kalau dia nak berpusing, dia akan berpusing daripada 5, 9. Yang pertama anda buat deal, anda cari wave 3 dulu. Kat mana paling tinggi. Kalau anda nak lukis semua ni boleh. 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan sama juga nombor dia. Tapi paling senang, kalau dia dah jadi, anda tengok ni paling tinggi, ini wave 3. Lepas tu ada letak 4 dan seterusnya kita tengah habiskan wave 5. Faham? Buat benda ni berulang-ulang. Buat benda ni. Sama je. Okay. Ni paling tinggi kan? 3. Lepas tu, kita ada turning point. Ni satu channel. Ini satu channel. Ini last. Ini tengah ada divergence. Ini adalah the whole thing might be satu correction. Ini mungkin W, X dan Y. AUD Chef, dia akan sama dengan AUD JPY. Ataupun AUD Euro. Ini AUD Chef. AUD Chef. Tapi saya tak kongsikan chart dia. Dia sama. AUD Chef. Ini AUD Chef. Ini AUD JPY. Dan ini adalah AUD Euro. AUD EUR. Dia sama. Boleh? Nampak tak? Jadi jangan pula trade Euro AUD. Ini Euro AUD lah. Dia sama. Satu saya tak kongsikan dia sebab dia sama. Faham? Jadi kalau anda masuk AUD JPY, Euro AUD, dia sama. Basically adalah sama. Of course tidak satu pip kepada satu pip, tetapi structure dia sama. Nampak? Saya masih ingat lagi ramai terkejut dengan benda ni. Euro GBP, ingat tak yang bila saya tunjuk ni, tak tahu pun benda ni ada. Euro GBP dan GBP Chef. Mana GBP Chef? Ni adalah dua yang inverse. Okay. Inilah correlation dalam pasaran. Tapi saya tak kongsikan GBP Chef. Ni satu lagi, kita tambah. Nombor 3, GBP JPY. GBP JPY. Nampak? Ni kita tukarlah GBP Euro. Supaya nampak sikit. Euro. Boleh? Dia terbalik lah. Kita ada Euro GBP kan, cumanya dia terbalik. Saya tunjuk macam ni senang sikit, tak tahu tak. Boleh? Jadi janganlah pergi GBP Chef long, GBP JPY short. Pergi hedging diri sendiri. Lepas tu nganga, kenapa tak naik-naik aku punya balance? Mana nak naik? Kita pergi hedging. Okay? Boleh? I hope you guys faham apa kaitan-kaitan correlation dalam currency ni. These are the thing you need to be aware. Kadang-kadang kita trade Euro GBP satu, GBP JPY satu. Dia sama. Kita pergi hedging di sini. Ini kita Euro GBP kita long. GBP JPY kita pergi long. Betul, hedging diri sendiri. Even kalau macam ni FTSE, tengok
Ni FTSE 100 UKX ataupun IBEX IBEX 35 SP35 kan. Okey. Dan ini adalah CAT JPY. Ada pernah terfikir benda ni ada berkaitan? Lawan diri sendiri je. Dia pergi lawan diri sendiri. Satu dia masuk buy, dia pergi, lepas tu balance tak naik-naik. Satu untung, satu rugi. Benda sama dia pergi trade. Tuan Syukur. IBEX. Ini Spain. Kalau kita tunjukkan apa lain. Banyak. Sebab itu bila anda trade, anda pastikan bentuk chart yang anda trade tu, tengok pair yang anda trade, tantang anda trade pair yang sama. Sebab itu, bila saya trade, contohnya, bila saya trade gold, saya tak trade silver. Ni kepada time frame kecil. Saya tak trade silver sebab basically anda akan trade benda sama. Gold, silver. Ini I think everybody knows lah. Kan, kalau tak ikut webinar tak tahu nak trade. Ni sama. Yes, dia tak per pip, tetapi kalau dia move serentak sekali. Okay. Ataupun anda trade benda seperti ni. Anda trade, mungkin sekarang ni dah ramai dah start trade untuk saham kan. Anda trade mana? Anda trade contohnya anda trade bank punya ni. Anda trade bank mana? Mana Bank of America. Okey. Anda trade yang ni. Anda jangan trade FTSE. Apa kena-mengenanya? FTSE. Basically anda akan menentang di sini. Ni lebih kepada higher time frame. Structure dia. Ni berlubang-lubang cat dia tak nampak sangat. Benda seperti apa lain? Kalau anda trade kalau siapa yang trade saham tu jangan trade sektor yang sama. Contohnya anda trade satu beli Apple, lepas tu satu lagi anda beli Microsoft. Kita tahu seorang trader tu trader yang bagus, kita nampak dia mengelakkan benda yang sama bila dia trading. Kalau anda melabur lain. Tiba-tiba ada 3. Boleh? You are trading the same cycle. Kalau rugi, dua-dua rugi. Pengsan. Pilih sektor yang berbeza. Kalau anda trade Apple, sini mungkin anda trade airline. Sebab dia tak sabar. Ataupun benda seperti ni. Ataupun lain. Seperti Merck. Mana dia? Moderna. Ni untuk healthcare. Jadi dia lain. McDonald, lain-lain. Nestle. I mean, jangan sektor yang sama sebab dia tend to move together. MU tu apa? Udang ke apa MU tu? Faham? Inilah benda-benda yang anda kena fikirkan. Sama juga macam anda trade currency tadi. Think about what you trade. Sebab they flock together. Kecuali komoditi ni. Ni kumpulan-kumpulan dia. Dan ini adalah kumpulan dia. Yang ini tak ada kena-mengena. Dia bergerak sekati dia. Yang ini biasa ada kaitan. Yang ini ada kaitan. Tengok dekat chart. Anda akan nampak benda-benda ni. Boleh? Okey. Jadi inilah benda-benda yang kita cover dalam setiap hari dalam webinar kita. Dan fahamkan all this dynamic
dalam pasaran, kita tak dapat nak habiskan macam ni. Saya slow. Dan yang tumpuan saya pada waktu ni adalah untuk memberikan kepada anda kaedah ringkas untuk anda membuat chart anda dulu. Few times ni saya akan tekankan kepada tu dulu. I hope that one come across to you mengenai bagaimana kita nak cari wave 3, kita kat mana, adakah kita masih naik lagi ataupun turun dah. Boleh? Tu tumpuan saya pada waktu ni. Ya. Lepas ni saya share kat Telegram. Okey. Jadi insyaAllah bersama lagi pada esok pada jam 3. Invest dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. Jumpa besok insyaAllah. Count your wave. Count your wave. Nak sambung count your wave dalam tu. Banyak sangat. Tak payah count your wave pun. Kira 3 je. Jumpa 3, 4, 5. Okey? InsyaAllah jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Buat benda simple ni. Okey. Waalaikumsalam.